Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail, diiringi dif-dif kehormat ke majlis. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar IPJM KDRI. Yang berusaha Dr. Hajat Narita binti Muhammad Nur, Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Dr. Muhammad Irfania bin Abdullah, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Dr. Muhammad Zaharuddin bin Omar, Timbalan Ketua Jabatan Pengajian Melayu, IPJM Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Tuan Haji Amir Hamzah bin Yaakob, Penyelaras Bengkel Penulisan Anekdot dan Kreatif Historiografi Pantai Timur 2024. Yang dihormati Encik Bahtiar bin Omar, Mantan Timbalan Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Datuk Razali Ismail. Para pensyarah Jabatan Pengajian Melayu, seterusnya para peserta Bengkel Penulisan Anekdot dan Kreatif Historiografi Pantai Timur 2024 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan majlis perasmian penutupan Bengkel Penulisan Anekdot dan Kreatif Historiografi Pantai Timur 2024. Hadirin, majlis bermakna kita bersua mengerat jalinan ukhuwah insani dan ditadah lafaz dibaca memohon barakah dari Ilahi. Bagi memohon keberkatan majlis pada hari ini, dipersilakan Saudara Muhammad Afiq bin Rosli untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu untuk memikul beban dakwah-Mu. Hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini pada jalannya. Penuhkanlah hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifah-Mu. Jika Engkau mentakdirkan kematian, maka matikanlah pemilik hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Allahumma ya Allah, semarakkanlah semangat dan iltizam kami dalam menggarap usaha ke arah melahirkan masyarakat Malaysia Madani yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, hormat menghormati, berkeyakinan dan mempunyai sifat ihsan. Satukanlah hati-hati kami dalam mendukung pendidikan manusiawi untuk melahirkan generasi yang mempunyai karamah insaniah, beradab, berakhlak dan berintegriti. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Afiq bin Rosli atas pimpinan bacaan doa itu tadi.
Moga-moga majlis kita pada pagi ini dilimpahi keberkatan dari Ilahi. Seterusnya, majlis mempersilakan div-div kehormat untuk berada di meja barisan hadapan bagi menyaksikan tayangan video montaj dan pembentangan dari para peserta. Dipersilakan. Hadirin, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video montaj bagi bengkel penulisan anekdot dan kreatif historiografi Pantai Timur 2024. Dipersilakan. Agak hilang ada gajah terdorong yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Oh nana, begitulah ada tebing. Ada perasaan dalam padi, itu serumput ular ikan. Makcik, itu masih masa dengan Makcik, dia bisa bantu. Sekejap juga ya benda ni. Susah dah. Aku dah kelak setiga. Jadi ada kita panggil kumpang. Tapi dekat sini kita panggil ini suara dekat memenuhi ruang asrama. Tidak sempat sama menerangkannya. Terasa ada bebannya yang menempel di belakangnya. Hari dia sangka yang tak nak mie goreng. Kenapa Mama masak mie goreng? Bentak aku. Abang pun terbingung-bingung melihat aku. Pada hari itu, ibarat satu mental yang tiba-tiba tiada, Ibu sesuai menunjukkan cara makan rasa menggunakan tangan. Kami pun mengaku faham dan berterima kasih kepada benda itu. Gelangkan adalah Iloi, iloi, mulut tak tertatih tersiul mata sayang. Ikan dalam mama iloi. Terima kasih diucapkan atas tayangan video montaj sebentar tadi. Diharapkan agar bengkel pada kali ini dapat memberikan banyak input yang bermanfaat buat semua peserta bagi terus meningkatkan kemahiran penulisan anekdot dan historiografi pada masa yang akan datang. Seterusnya, majlis diteruskan dengan mempersilakan para pembentang untuk membentangkan hasil karya, anekdot dan historiografi yang dihasilkan. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya akan bentangkan berkaitan dengan penulisan anekdot yang bertajuk Resdo Ku Kembali. Aku ada kawan yang berasal dari negeri Jelapang Padi. Dia jarang pulang ke kampung halamannya kerana jauh. Kami berdua merupakan rakan baik sejak belajar di negeri penuh yang sangat tenang dan aman. Pada hujung cuti semester lepas, aku mengajaknya untuk pulang ke kampung halamanku, iaitu negeri Cik Siti Wan Kembang. Setelah 3 jam dalam perjalanan, kami tiba di kampung Bucin, Kuala Krai. Ibu dan ayahku menyambut kepulangan aku dan rakan karibku dengan riang. Rakanku agak kekok
kerana pertama kali dia menjejakkan kaki ke rumahku. Ibuku terus mempelawa kami untuk menjamu selera tengah hari. Aneka juadah yang menggiurkanku membuatku tidak sabar untuk makan. Mana tidaknya, ikan kukus goreng, budu, ulam-ulaman, kerabu pucuk paku, ayam goreng dan gulai lemak udang ibarat sedang memanggilku untuk menerjah ke arah mereka. Aku terus mencelup nasi ke dalam pingganku tanpa menghiraukan kawan karibku Lola. Ibuku mencelup nasi untuk Lola dan ayahku. Aku makan dengan berselera. Hampir 3 bulan makanan kegemaranku, budu, tidak menjadi santapan harianku. Lola tanpa rasa ragu-ragu dan janggal menghirup budu yang hampir memenuhi pinggan kecil itu. Aku tergamam seketika dan berhenti mengunyah. Ayah dan ibuku terkejut. Mereka tidak menyangka bahawa Lola akan menghirup budu seperti sup. Sejauh sahaja Lola menelan semua budu dalam pinggan itu, dia memberitahu aku, "Sedap juga ya budu ini," ujar Lola. Aku terketak seketika. "Budu ni, oi nak makan gitulah Lola. Oi cicah je ni oleh-oleh ni." Aku terus menjawab. "Kenapa cicah saja?" tanya Lola kepadaku. "Holah, muka budu ke masih?" Aku jelaskan kepadanya. "Ai, iyakah? Okey je aku makan," kata Lola kepadaku. Aku hanya mampu tergelak terbahak-bahak. Sungguh tidak kusangkakan reaksinya sebegitu. Petang kian menjelang. Lola tidak berhenti-henti bersin. Hidungnya mula kemerah-merahan kerana restu. Ibuku memberinya ubat restu. Selepas makan ubat, dia lena sehingga ke matahari terbenam. "Aish, menyesal aku hidup budu. Tak semena-mena restu lagi aku," ujar Lola. Lola menyesal kerana dia telah mengembalikan penyakit restumnya. Sejak kejadian itu, Lola tidak lagi ingin makan budu kerana dia baru tahu budu membuatkan dia kembali restum. Dia hanya menjamah ayam goreng dan gulai lemak pucuk paku sahaja pada malam itu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan penulisan anekdot yang ditulis oleh Dr. Ruhaiza yang berjudul Tanda Harga. Berbelanja di PMC membolehkan aku menenangkan fikiran setelah penat mengulang kaji dan menyiapkan tugasan kuliah. Selain memerhatikan gelagat penjual, aku sebenarnya sangat tertarik dengan pelbagai pilihan barangan dan makanan yang ditawarkan di PMC. Terdapat pelbagai jenis nasi, masakan ayam, kuih muih, buah-buahan, laksa, makanan barat, makanan siang dan yang paling melucukan, terdapat sebuah kedai yang sedikit unik kerana kedai tersebut menjual masakan Vietnam. Penjual makanan Vietnam itu juga sangat cantik pada pandangan mataku. Setiap kali ke kedainya, aku pasti membeli Vietnamese roll kegemaranku. "Raisa, jom kita pergi kawasan buah-buahan. Aku nak cari lemon." Tiba-tiba Amy memanggilku. Suara Amy sedikit kuat kerana orang mula bersesak-sesak dalam pasar malam tersebut. Zu, kau belum beli lagi kan nasi berani? Mari kita beli nasi berani kau dulu. Selepas itu, kita ke gerai buah-buahan. Amy Fazlin mengajak kami. Kami bergerak ke kawasan yang diberitahu oleh Amy. Setelah Zu membeli nasi berani kegemarannya, kami lantas bergerak ke gerai yang dimaksudkan oleh Amy. Aku pula masih belum membelanjakan duitku. Entah kenapa, pada hari itu tiada apa-apa barangan yang menarik perhatianku.
Durian, blackthorn, paling hangat di pasaran. Kedudukan isinya persis kucing tidur. Sekali rasa, pasti teringat. Hanya RM2 sahaja. Aku terkesima melihat harganya. Itu makanan kegemaranku. Hanya itu satu-satunya jenis durian yang aku makan. Durian itu di kampungku, namanya Tok Litok. Aku menelan liur. Melihatkan harganya, padaku ia merupakan harga yang mampu milik. Lantas, aku mendekati gerai itu. Amy, aku dah tahu aku nak makan apa hari ini. Aku nak makan durian. Jom Su, jom Amy. Kali ini aku belanja. Aku lantas mengeluarkan duit RM20 dan mengipas-ngipaskan not RM20 tersebut di depan muka mereka sambil tergelak. Woi, belagak. Aku nak tengok laku ke duit RM20 kau tu? Tawa Su pecah mendengar jawapan Amy. Laku ni, bukan setakat durian tetapi kakak yang jual durian tu pun aku boleh beli. Kak, saya nak durian sebiji. Aku memberitahu penjual durian tersebut. Boleh pilih, dek. Adik nak yang mana? Pilih satu, nanti kakak timbang. Aku lantas menunjukkan durian pilihanku. Saiz sederhana. Cukuplah untuk aku, Zu dan Amy. Selebihnya, aku yang habiskan nanti. Aku berani jamin yang aku mampu menghabiskannya. Peniaga tersebut menimbang durian pilihanku. Lantas, dia mencapai kalkulator dan menekan-nekan nombor. Aku tersenyum dan yakin aku pasti mendapatkan durian idamanku itu. Kakak itu siap mengira dan lantas berkata, RM45, dek. Aku tercengang. Aku hanya ada RM20. Lantas, aku memandang Amy dan Zu dengan muka kesian. RM45, Kak? Bukankah harganya cuma RM2 sekilo? Aku bertanya, tidak puas hati. Itu harga untuk 100 gram, dek. Bukan harga per kilo. Aku tidak tahu sama ada mahu menangis atau ketawa. Skema memang wujud mana-mana sahaja. Yang pasti, itu silap aku yang tersilap pandang tanda harga. Atau kakak itu sengaja menulis perkataan gram dengan saiz tulisan yang paling halus. Aku lantas mengucapkan terima kasih dan meminta maaf pada kakak peniaga itu. Aku berlalu dengan hati yang sebal. Amy dan Zu ketawa berdekah-dekah padaku. Aku hanya mampu menghidu bau durian sahaja pada hari itu. Lantas, Amy dan Zu berkongsi duit membelikan aku air cendol durian yang lebih mampu milik untuk pelajar bertaraf marhen sepertiku. Duit yang aku tidak belanjakan di PMC minggu ini akan aku kumpul untuk perbelanjaan di PMC minggu depan dan membeli durian blackthorn idamanku. Harapanku, minggu depan kakak penjual itu masih ada dan tanda harga durian tersebut ditulis dengan saiz tulisan yang lebih besar. Mulai hari itu, aku tidak pernah tersilap melihat tanda harga pada barang yang ingin aku beli. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Seterusnya saya akan baca karya yang bertajuk Yang Mana Satu. Bot penambang dari seberang Takir menuju ke Pasar Payang bergerak perlahan menyeberangi laut. Hari ini hari ketiga aku di bumi Terengganu ditemani sahabatku Mubin. Namun aku masih bertanya-tanya tentang satu soalan yang bermain-main di minda aku ini sejak sekian lama. Seringkali aku bertanya kepada sahabat aku itu, namun seringkali juga persoalan aku dibalas dengan senyuman dan gelak tawa. Ketika berada di atas bot menunggu tiba di jeti Pasar Payang, aku mula berkual-kual dengan Mubin. Sedap sungguh kerupuk dekor asli dari Terengganu ini ya, Mubin? Mestilah sedap. Makanan tradisi negeri aku. Sudah 3 hari aku di sini. 3 hari jugalah aku makan kerupuk dekor. Aku tahu kau memang hantu kerupuk. Setelah sekian lama aku menanti jawapan, hari ini aku sudah datang ke Terengganu dan aku mahukan jawapan juga. Kali ini aku terus bertanyakan sekali lagi kepada Mubin tentang soalan aku yang sekian lama tergantung tanpa jawapan. Mubin, hari ini aku dah ada di Terengganu. Aku nak kau bagi juga jawapan untuk soalan aku selama ini. Apa beza keropok dekor dan keropok losong?
Aku biasa pergi beli keropok di kedai yang ada papan tanda keropok losong tu. Hahaha, kenapa kau tanya lagi soalan ni? Bagi aku rasa jauh lebih sedap keropok lekor berbanding keropok losong. Kau selalu cakap kedua-duanya sama sedap. Keropok losong tu tak sedap langsung. Aku tak suka keropok losong. Mungkin ketawa terbahak-bahak mendengar apa yang aku katakan. Setelah tiba di Pasar Payang, Mungkin membawa aku ke kedai keropok lekor yang ada di dalam Pasar Payang untuk mencuba keropok lekor di situ. Aku merasa sendiri keenakan keropok lekor di Pasar Payang. Setelah selesai mencoba keropok lekor di pasar itu, Mubin membawa aku ke sebuah kampung yang terletak tidak jauh dari Pasar Payang itu. Aku langsung tidak tahu nama kampung tersebut. Namun, kampung tersebut mempunyai banyak kedai yang tertulis keropok lekor dan keropok losong pada papan tanda. Aku sangat teruja datang ke kampung ini dan Mubin membawa aku ke beberapa buah kedai keropok yang ada untuk aku mencuba pula keropok di kampung ini. Setelah singgah mencuba keropok di beberapa buah kedai, aku sangat gembira dan teruja kerana semua keropok-keropok yang aku cuba di sini sangat sedap. Semasa singgah di kedai yang terakhir, aku dan Mubin berbual-bual dan dia bertanyakan kepada aku, bagaimana rasa keropok di kampung ini? Sedap atau tak? Aku tak pernah jumpa keropok yang sedap macam dijual oleh orang-orang di kampung ini. Mubin ketawa. Kenapa kau ketawakan aku, Mubin? Kau tahu tak? Sebenarnya inilah kampung losong, tempat asalnya nama keropok losong yang kau selalu kata tak sedap. Keropok lekor tu hanya nama makanan dan kampung losong pula ialah nama kampung yang terkenal dengan perbuatan keropok di negeri Terengganu ini. Akhirnya, aku merasa malu dan Mubin terus mentertawakan aku di dalam kereta. Sejak hari itu, aku mula belajar untuk tidak menilai sesuatu perkara secara sembrono tanpa ilmu pengetahuan. Kisah tentang keropok lekor dan keropok losong ini juga selalu menjadi cerita yang selalu diingati antara aku dan Mubin. Itu sahaja karya zaman satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Syabini Syari. Baiklah, saya akan membacakan karya Instagram saya yang bertajuk Laksa. Aku dilahirkan di utara, disajikan dengan makanan-makanan utara. Salah satu kegemaranku ialah laksa Penang. Setiap minggu sudah menjadi satu kewajipan pada aku untuk makan laksa itu, sama ada dimasak sendiri oleh ibuku atau hanya dibungkus daripada kedai. Uniknya di utara sana, aku diajarkan untuk menyimpan lebihan kuah laksa yang telah dimakan untuk dimakan dengan nasi putih pula. Enak, itu sahaja satu kata yang mengintip di bibirku saat pertama kali aku mencuba gabungan kuah laksa Penang dengan nasi putih. Lebih-lebih lagi nasi yang baru siap ditanam. Namun, semua itu berubah setelah aku berpindah ke Terengganu. Adik, jom pinat. Ketika orang lain masih lena tidur di bilik mimpi, ayah mengajakku ke pasar tani Kuala Berang yang terletak berdekatan dengan rumahku untuk mencari sarapan buat si-si keluarga. Masih terbayang-bayang suasana hidup pikuk di pertempuran suara antara para peniaga dan pembeli. Terlalu ramai manusia yang kesana kemari, masing-masing terlalu asyik dengan urusan jual beli. Ada yang menjual kuih muih, sarapan, sayur-sayuran, ikan, ayam dan banyak lagi. Sedang kami berjalan melepasi gerai-gerai sarapan, aku terlihat beberapa orang lelaki tua sedang menikmati jualan pagi mereka dengan penuh berselera. Sampaikan ada di antara mereka yang menjilat jari jemari sehingga licin tanpa ada sekelumit sisa yang berbaki. Aku mula menghentikan langkah kerana yang sedang dijamak oleh mereka itu ialah laksa, iaitu makanan kegemaranku. Ayah, adik mau laksa lah, ujarku kepada ayah. Hang mau laksa apa? Soal ayah kepadaku. Laksa Penang lah ayah, mana ada laksa lain dah, jawabku kepada ayah. Aduhai dek, cuba hang tengok betul-betul. Banyak jenis ni laksa hak ada. Kat sini mana sama macam kat Perlis sana, ujar ayah sambil jarinya menunjuk ke arah laksa-laksa yang tersusun rapi di atas meja jualan. Pada saat itu, baru aku sedar, rupa-rupanya atas dunia ini bukan laksa Penang sahaja yang ada, tetapi di Terengganu ada juga laksa kuah putih dan laksa kuah masak yang berwarna merah. Uniknya di sini,
orang-orang kampung masih mengekalkan tradisi makan laksa pakai tangan. Tidak pernah terbayang olehku seseorang individu akan makan makanan berkuah menggunakan tangan semata-mata. Peniaga itu sedar akan lihat wajahku yang kebingungan lalu bertanya, "Bini tengok benda, orang sini memang makan laksa gitu awam." Aku dan ayah hanya mampu tersenyum kerana tidak berapa faham akan apa yang telah dituturkan oleh peniaga itu. Tiba-tiba, seorang pemuda di meja sebelah mencelah perbualan kami. Mungkin terlalu lucu melihat reaksi aku dan ayah yang hanya berpura-pura faham. "Maksud makcik itu, kamu berdua sedang melihat apa? Orang kampung di sini memang makan laksa menggunakan tangan. Tidak ada apa yang perlu dirisaukan pun." Jelasnya sambil menunjukkan cara makan laksa menggunakan tangan. Kami mula mengangguk faham dan berterima kasih kepada pemuda itu. Pelanggan-pelanggan lain turut tertawa kecil melihat langkah aku dan ayah yang agak lucu kerana kebingungan. Lalu, ayah pun mula memesan 2 jenis laksa untuk kami berdua cuba sendiri dan menikmatinya menggunakan tangan seperti pelanggan lain. "Uish, sedap juga nak makan laksa lagunya ayah." Suapan demi suapan berlumba aku dan ayah mahu melihat pinggan siapa yang paling licin. Sungguh berselera sehingga menjilat jari, langsung tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku mula mengakui makan menggunakan tangan dapat memberikan hasil yang positif kepada seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sejenis enzim baik yang terdapat pada tangan manusia. Dari sudut sains, enzim itu bukan sahaja mampu melindungi daripada mikroorganisma berbahaya, tetapi membantu melancarkan proses perhadapan manusia. Dalam hati, patutlah nampak berselera masing-masing sehingga kan makan laksa berkuah pun sanggup pakai tangan. Sungguh weh, sedap doa. Ternyata laksa yang aku suka rupa-rupanya bukan satu-satunya yang ada di dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada para pembentang yang telah membentangkan hasil karya masing-masing. Jadi sekali lagi warga Dewan, sila berikan tepukan yang gemuruh kepada mereka. Terima kasih. Jadi diharapkan agar semua dapat mengambil input-input yang disampaikan dengan sebaiknya dan mengenali apa itu anekdot dan juga historiografi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Irfania bin Abdullah, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPGM Kampus Datuk Razali Ismail untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya. Sebelum itu dipersilakan Div-Div Kehormat untuk memenuhi kerusi di bahagian hadapan. Dipersilakan. Untuk itu dipersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Irfania bin Abdullah, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPGM Kampus Datuk Razali Ismail untuk menyampaikan ucapan. Majlis yang sudah hormat mempersilakan. Terima kasih kepada saudara Firdaus, pengacara untuk majlis penutupan pagi ini. Yang Berusaha Dr. Narita binti Muhammad Noor, pengarah IPGM Datuk Razali Ismail. Yang Berusaha Dr. Zahrudin bin Omar, Timbalan Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Yang Berusaha Tuan Haji Amir Hamzah bin Yaakob, pengaras untuk bengkel penulisan anekdot dan kreatif historiografi Pantai Timur 2024. Yang dihormati mantan DKJ Encik Bati Abid Umar yang datang bersama kita sebagai penceramah bersama pada bengkel kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga salam pinta IPG KDRI. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menganjurkan satu bengkel penulisan anekdot dan kreatif historiografi Pantai Timur 2024 memerlukan kita untuk merancang terlebih awal.
Jadi bengkel ini kita telah rancang pada tahun lepas sebagai salah satu daripada projek yang berada di bawah Jabatan Pekerja Melayu. Iaitu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenangkan atau memperkenalkan penulisan anekdot yang terkenal pada ketika ini sebagai salah satu penulisan ringkas, lucu yang memiliki unsur sindiran dan kritikan yang membina pembaca. Jadi kita berhasrat untuk mengikut arus peredaran zaman untuk menghasilkan penulisan anekdot ini untuk diperkenalkan kepada pelajar-pelajar dan juga para pensyarah yang berada di Jabatan Pekerja Melayu. Yang kedua, objektif kita untuk bengkel ini adalah kita hendak menjadikan penulisan anekdot dan juga kreatif historiografi ini yang bertemakan Pantai Timur, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kita nak ciri-ciri yang ada di tiga negeri ini kita tonjolkan melalui penerbitan kita di bawah penulisan anekdot dan historiografi yang mana menjadi salah satu suara kritikan dan juga didaktik yang mampu untuk membina para pembaca kita nanti. Dan yang ketiga, sudah pastilah kita ingin mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan kita kepada semua pensyarah untuk menghasilkan tulisan kreatif dan juga kepada para pelajar untuk meningkatkan bilangan pelajar-pelajar di bawah JPM yang mampu dan yang telah berjaya menghasilkan karya kreatif. Untuk para pelajar, penulisan anda ini merupakan satu aset yang sangat penting dan mempunyai nilai yang sangat berharga, terutamanya ketika anda akan menghadapi temu duga untuk penempatan di bawah SPP. Dan ini adalah nilai penulisan yang sangat tinggi yang boleh dibawa kepada anda untuk menunjukkan diri anda mempunyai kualiti dari segi penulisan. Jadi sepanjang 3 hari kita berkampung di SSTP Kelantan ini, bermula dengan proses kita memperkenalkan, kemudian aktiviti tulis. Sepanjang 3 hari 2 malam ini pelbagai cabaran kita hadapi, antaranya tiada air. Dan saya faham ada yang mandi menggunakan dua cebok air sahaja. Dan ada juga pensyarah yang pagi tadi pergi mandi di masjid. Jadi itulah senario yang kita hadapi. Dan memang saya pun di bilik saya tu nasib baiklah ada baldi yang besar tu. Saya buka aja kepala pipe tu. Jadi bila air ada dia naiklah sikit paras air tu. Jadi alhamdulillah lah, adalah juga air tu. Jadi kita jiuslah apa yang ada lah. Kalau tak pun kita buat macam mandi piramid sajalah. Jadi alhamdulillah, tahniah dan syabas saya ucapkan pada semua pelajar dan pensyarah. Walaupun kita menghadapi kekurangan, tapi tidak ada seorang pun yang merungut. Sepanjang 3 hari di sini saya tak dengar pun pensyarah atau pelajar kita merungut walaupun tiada air. Saya faham ada ramai pelajar kita yang telah berlari ke bilik kawan masing-masing. Pergi ke bilik yang ada air, kau habiskan air tangki di bilik tu, dan yang bilik tu pula pergi cari bilik yang ada air lagi. Itulah perkongsian. Dan ini adalah juga anekdot yang boleh kita hasilkan. Anekdot yang kelakar di mana tiada air, tiada air. Bagaimana senario dia? Dan kita boleh kaitkan nanti apabila kita dah posting ke tempat lain, kalau airnya begitulah sepanjang tahun, itulah alternatif yang anda boleh gunakan. Jadi sebagai guru, hati kena kental, jiwa kena sabar, dan bertabahlah dengan apa? Bertabahlah dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Pengarah suka guna ayat itu. Berdamailah dengan takdir. Jadi usaha kita mengadakan bengkel ini juga sebenarnya kita hendak mencapai salah satu strategi yang terdapat dalam 5 strategi memperkasakan bahasa Melayu MBM. Di mana di bawah kendalian IPGM, di mana saya dan Dr. Asri telah hadir untuk taklimat dan sedikit pencerahan, di mana strategi ketiga di bawah MBM
yang ditekankan oleh pihak IPGM, terutama rektor, adalah meminta kita untuk menjayakan kelima-lima strategi, dan kita telah melaksanakan pelajaran TikTok pengajaran minggu lepas, yang mana kita telah memenuhi strategi pertama, iaitu untuk PDP. Jadi sekarang ni apa yang kita laksanakan di SSTP ini adalah berusaha untuk mencapai strategi ketiga, iaitu di bawah penyelidikan, inovasi dan juga penerbitan. Jadi untuk strategi ketiga ini kita hendak memenuhi untuk penerbitan, di mana duit untuk strategi ketiga ini telah kita terima sebanyak 1,500, dan duit inilah nanti kita akan gunakan untuk menerbitkan buku anekdot ini. InsyaAllah, doa-doakanlah kita berjaya. Nanti kalau dah ada hasil dan telah tercipta, anda akan diberi seorang sebuah sebagai kenang-kenangan. Dan di sini juga kita juga ingin memberi sedikit cabaran lah kepada pengarah dan juga timbalan pengarah untuk menghasilkan juga anekdot yang kita akan masukkan dalam buku kita kali ini. Dan tadi pengarah pun ada berbisik-bisik pada saya lah, dia kata dia akan cuba menulis jugalah. Jadi kita harap pengarah akan menghantar pada kita dan kita akan edit dan kita masukkan. Okey, jadi insya-Allah saya berharap segala karya yang dibentangkan, yang telah ditulis itu nanti kita akan kumpulkan, dan kita akan ada banyak lagi proses menghasilkan buku. Perlu edit, perlu baca ayat, perlu baiki, perlu ada alignment kepada semua benda, apakah unsur-unsur kecantikan pada karya yang kita akan letakkan. Dan tadi saya telah mencontohkan kalau seorang menulis 2 muka surat, ini untuk pelajar. Kalau pelajar sahaja kita dah ada lebih kurang dalam 96 muka surat, belum masuk pensyarah lagi. Kalau masuk pensyarah dan juga Jabatiah pun kita minta akan hantar dan ada kita masukkan Jabatiah satu ada dok. Okey, yang kita masukkan sekali. Jadi kita akan ada 100 lebih muka surat. Okey, 100 lebih muka surat. Itu dah cukup. Kalau kita perlu terbit 2 buah buku, kita akan terbit dalam 2 buah buku lah. Mungkin satu lagi buku tu kita tunggulah duit daripada pihak pengurusan. Ya, pengarah Okey. Jadi saya tidak bahasa cakap panjang, cuma di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih bagi pihak JPN, terutama kepada pihak pengurusan yang telah meluluskan application untuk bengkel ini, dan alhamdulillah kita akan menggunakan kepercayaan ini sebaik mungkin untuk merealisasikan buku anekdot kita. Okey, baik. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Irfanya bin Abdullah atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin, niat bergaya cantik berseri, senyum terukir luhur bahasa, ucapan tuan yang kami nanti pelengkap majlis kita bersama. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Haji Narita binti Muhammad Noor, pengarah IPGM Kampus Datuk Razali Ismail, untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan penutupan bengkel tulisan anekdot dan kreatif historiografi Pantai Timur 2024. Dipersilakan. Terima kasih kepada anda pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju, Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia, salam pintar IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Yang Berusaha Dr. Muhammad Irfanya bin Abdullah, Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Yang Berusaha Dr. Muhammad Zaharuddin bin Omar, Timbalan Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Yang Berusaha Tuan Haji Amir Hamzah bin Yaakob, penyelaras bengkel ini. Khususnya yang dihormati Encik Bahtiar bin Omar, mantan Timbalan Ketua Jabatan Pengajian Melayu, yang juga penceramah bersama Dr. Muhammad Irfan
Ketua Jabatan Pengajian Melayu untuk bengkel penulisan anekdot dan historiografi Pantai Timur 2024. Terima kasih kepada Encik Fathia kerana sudi bersama walaupun telah bersara. Inilah semangat yang kita mahukan daripada mantan-mantan pensyarah kita sebelum ini. Para pensyarah Jabatan Pengajian Melayu, dan tak lupa saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Encik Teknologis Biamin bin Ahmad kerana telah menerima perakuan pendaftaran sebagai teknologis profesional oleh Malaysia Board of Technologies. Kita bangga sebab ramai dalam kalangan pensyarah kita menunjukkan peningkatan prestasi yang begitu ketara, pencapaian yang sangat baik terutama dalam kerjaya untuk merealisasikan peluang-peluang yang ada di IPGM Kampus Datuk Razak Ismail. Warga IPGM Kampus Datuk Razak Ismail sangat berbangga, dan begitu juga pencapaian oleh pensyarah-pensyarah Jabatan Pengajian Melayu terutamanya dalam penulisan, dalam pelbagai anugerah oleh KJ sendiri dan juga ahli-ahli jabatan. Dan kalau tengok dalam borak orang kampung baru-baru ni pun banyak pengalaman yang sangat rugilah kalau siswa-siswi yang ada bersama-sama saya pada hari ini tidak ambil peluang untuk pengalaman-pengalaman yang ada dengan pensyarah-pensyarah Jabatan Pengajian Melayu ini. Dan para pensyarah Jabatan Pengajian Melayu yang berada di sini daripada 3 hari 3 hari 2 malam berada di sini walaupun tak ada air, tapi semuanya kental-kental belaka. Dan anak dia siswa-siswi guru yang saya kasihi dan sayangi sekalian semuanya lah, daripada pensyarah sampailah kepada siswa guru, semuanya sangat kental nampaknya. Dan sememangnya lah tempat ni di kawasan Pekalan Jepur ini adalah kawasan yang sentiasa tiada air sebenarnya. 25 tahun saya berada di kawasan ini, sebenarnya itulah salah satu daripada isu yang sering timbul. Kadang-kadang kita terpaksa bagi cutilah kepada siswa-siswi guru di asrama IPG Kota Baru kerana ketiadaan air. Itulah masalahnya. Baiklah, kita terus kepada bengkel. Tapi sebelum itu saya juga mohon maaf lah, walaupun selama 3 hari para pensyarah, siswa guru berada di sini, saya tak dapat bersama walaupun saya juga berada di sekitar kawasan negeri Cik Siti Wan Kembang ini saya mohon maaf kerana ada sedikit musafah yang berlaku kepada anak-anak saya, jadi saya tak dapatlah. Cuma hari ini sebab dah janji nak datang, saya datang jugalah, tinggal sekejap. Jadi sama-sama lah tolong doakan kesihatan anak saya supaya segera pulih. Okey. Baiklah, mengenai penulisan bengkel penulisan anekdot dan juga historiografi Pantai Timur 2024 ini anjuran Jabatan Pengajian Melayu dan saya difahamkan melibatkan seramai 24 orang pelajar dan juga 8 orang pensyarah yang diadakan selama 3 hari 2 malam di SSTP ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua kerana bersedia untuk belajar pengalaman-pengalaman bagaimana untuk penulisan anekdot dan juga historiografi. Saya sempat bercakap dengan Dr. Azhar tadi, pada awalnya mungkin penulisan kita agak nampak macam kata keras, macam tak bermaya, tapi bila dibuat penambahbaikan, dibuat teguran dan sebagainya, nampak makin baik. Dan kalau tengok sekali perkataan do'oh tu sangat-sangat orang kata diminati. Kalau tengok TikTok tu bukan orang Kelantan ataupun Terengganu je yang guna sedak do'oh.
Tapi semua sekali sikit-sikit sedap doa, cantik doa. Dan anda semua memang hebat doa. Okay. Dan saya rasa penghasilan karya kreatif ini bukanlah mudah. Dia memerlukan ketekunan, kekreatifan dan bagaimana kita set minda kita untuk menulis. Ada orang dia boleh menulis dalam apa sahaja keadaan, tulis je. Tapi ada orang dia tak boleh, dia kena duduk diam-diam, sorang-sorang, dapatkan ilham baru dia boleh menulis. Ada lagi pula dia kena pergi satu-satu tempat untuk dia menulis. Berbagai ragam. Tapi saya dapati 24 orang pelajar IPGM Kampus Datuk Razali Ismail ini boleh menulis walaupun berada di dalam dewan ini. Sekali lagi tahniah syabas. Kena paksa? Tak apa, mula-mula paksa, terpaksa dan sebagainya lah. Stres tu memang tetap ada. Namun begitu, itu adalah satu pengalaman dan pengajaran buat kita semua untuk menjadi seorang penulis permulaan. Lepas itu barulah ia terus mantap sehinggalah kita sekarang ni jadi sastrawan negara. Jadi ini permulaan. Tidak kata kalau kita tak melangkah, kita tak akan bermula. Bila kita bermula dengan satu langkah, insya-Allah itulah permulaan kita. Walaupun permulaan kita itu sangat orang kata menyakitkan dan sebagainya. Tapi kalau kita tak mula, kita tak tahu bagaimana nak menyelesaikan apa yang kita rasakan. Jadi alhamdulillah segalanya saya nampak kejayaan yang dibuat tadi dan cerita-cerita yang dipaparkan tadi sangat menarik. Itulah anekdot, ada kelucuannya, ada pengajarannya dalam cerita-cerita tersebut. Bukan sekadar cerita dan cerita itu boleh saja dibaca oleh sesiapa sahaja yang mungkin juga boleh menjadi pengajaran dan juga pengalaman untuk semua orang yang membacanya. Dan saya berharap agar anekdot yang diterbitkan nanti bukan sahaja untuk IPGM Kampus Datuk Razali Ismail, tetapi juga untuk disebarkan ke 27 IPG lain termasuk LTAC dan juga kepada masyarakat yang berada di Malaysia ini. Itu yang kita nak. Sebab itu juga harapan daripada rektor baharu kita, dia tak nak benda itu berada di tempat kita sahaja. Kita perlu sebarkan, kita perlu buat perluasan. Dan saya difahamkan insya-Allah juga pihak pengurusan akan berikan sokongan yang hasil penulisan banking kali ini akan diterbitkan di bawah peruntukan MBM, insya-Allah. Sebab MBM pun diberi peruntukan dan sekiranya tak cukup tu kita kiralah macam mana untuk melaksanakan penerbitan anekdot tersebut. Dan sebagaimana disebut oleh Dr. Ifan tadi, penulisan ini adalah sangat penting, terutamanya bila menghadapi interview nanti, temuduga, terutamanya temuduga SPP nanti. Sebab kita boleh bawa inilah penulisan yang telah saya buat, penulisan saya sendiri yang boleh dibanggakan. Itu adalah satu kelebihan daripada siswa-siswi guru yang berada di IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Mungkin siswa lain tak ada. Itu menyebabkan markah kita akan berbeza. Dan kena ingat tidak semua yang temuduga SPP itu lulus. Kalau kita tak usah betul-betul, ada yang tak lulus. Kena ingat itu. Jadi kita kena bersedia dari awal supaya kita semua akan lulus temuduga SPP. Sebab temuduga SPP itulah yang melambangkan bagaimana kerja buat kita sebagai seorang guru bila berada di lapangan nanti. Semua dokumen-dokumen perlu lengkap, hasil-hasil apa yang kita buat, aktiviti, program, sijil dan segala-galanya akan dinilai di situ. Okey. Dan diharapkan di bawah dasar MBM, iaitu memartabatkan bahasa Melayu ini, kita jadikan bahasa Melayu ini sebagai alat yang sering disebut oleh kerajaan pada hari ini,
yang sering disebut oleh Menteri Pendidikan pada hari ini dan yang sering disebut oleh para pensyarah Jabatan Pengajian Melayu, iaitu sebagai alat perpaduan bahasa perhubungan dan juga bahasa ilmu. Dan seboleh-bolehnya kita gunakanlah bahasa Melayu yang betul dan mantap. Tak payahlah nak rojak-rojakkan dia. Kalau kita boleh guna. Tapi kalau cakap-cakap biasa tu tak kisahlah. Tapi kalau dalam percakapan kita, pembentangan, dalam kata majlis-majlis rasmi, kita perlu gunakan perkataan yang betul, yang tepat. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Itulah. Sebab sekarang ni kadang-kadang kan kita rasa yang biasa kita guna itu yang betul. Rupa-rupanya salah. Contohnya perkataan serunding, kan? Serunding. Ejaannya kita biasa tulis SERUNDING. Padahalnya ejaan yang sebenarnya ialah C je. Betul. Itu yang tak tahu, ada yang tak tahu tu. Dan itu ejaan itu bukan kata pinjaman ataupun sebagainya. Kalau kita rujuk kamus pun, itu adalah ejaan Melayu yang sebenarnya. Tak ada pun di hujung tu dia tulis J ke, I ke, tak ada. Memang serunding itulah ejaan yang betul. Jadi saya kena balik ke kampung laut sana, minta ke papan-papan tanda tu dibetulkan ejaan serunding itu. Itu mungkin salah satu daripada peranan kita lah. Mungkin dengan pihak pelancongan pun kita kena buatlah perkara-perkara tersebut supaya betul bahasa yang kita guna. Kalau nak cakap bahasa Melayu, biar betul-betul bahasa Melayu kita gunakan. Kalau nak cakap bahasa Inggeris, biarlah betul-betul bahasa Inggeris yang kita gunakan. Sebab itulah kita ada MBM dan juga MBI. Dan sekarang ni di IPGM kita gunakan ada program ada program setiap minggu di Daltrad untuk HIV. Speaker corner. Boleh gunakan peluang tersebut. Kalau rasa nak bercakap bahasa Inggeris, pergi buat di situ, tak ada masalah. Dan saya nampak pun ada beberapa lagi speaker corner yang lain, termasuklah untuk bahasa Melayu, mungkin akan dibuat untuk mengemukakan idea-idea. Mungkin setiap minggu boleh beri idea dan sebagainya di sudut-sudut yang kita akan bina nanti, insyaAllah. Okay? Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, sekiranya diterbitkan anekdot ini, ianya merupakan nilai tambah kepada semua siswa guru dan juga kepada para pensyarah, di mana kita ada KPI macam Dr. Irfan sebut tadi, untuk setahun satu penerbitan satu tahun sekurang-kurangnya bagi pensyarah. Tapi untuk pelajar pun kami pun pihak pengurusan sebenarnya juga target satu penulisan setahun supaya semua pelajar dapat menulis dan ada hasilnya sebelum mereka keluar ke lapangan nanti. Dan ini akan menambahkan lagi lah kecemerlangan prestasi IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. So terima kasih kepada semua yang sudi untuk belajar asas ini untuk permulaan penulisan. Ini baru penulisan anekdot, belum lagi nak tulis cerpen, novel dan sebagainya. Dan kita ada organisasi yang telah establish, yang sentiasa bersama kita dan sentiasa akan membantu kita dan sanggup untuk membantu kita. Dan pihak pensyarah JPM memang ada hubungan rapat pun dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak kiralah Dewan Bahasa dan Pustaka HQ ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka Zon Timur. Memang hubungan telah dibina dari awal lagi. Dan penerbitan yang dibuat oleh DBP ini sebenarnya sangat bernilai tinggi. Sebab bukan calon-calon orang yang terpilih untuk dihasilkan penerbitan oleh DBP. Kalau kita diterima itu bermaksud memang first class lah kita punya penulisan sebenarnya. Okay? Dan saya juga ingin menyatakan mengenai pesan daripada rektor
Dr. Rektor kita memang menggalakkan kita menulis penulisan yang berimpak. Dan kalau boleh lagi berimpak tinggi. Sebabnya macam yang saya katakan tadi, penulisan kita bukan sekadar berada di ruang lega IPGM Kampus Datuk Razali Ismail saja, tetapi juga ke seluruh pelosok negara. Dan kalau boleh, kalau kita ada kerjasama dan hubungan dengan luar negara pun, kita boleh bagi penulisan-penulisan kita tersebut dan diguna pakai. Dan Rektor memohon supaya penerbitan pensyarah, penulisan pensyarah sepatutnya boleh dijadikan rujukan oleh dan juga boleh dibuat petikan dalam penulisan, terutamanya dalam penulisan tesis nanti, insya-Allah. Ni kita kalau menulis tesis dan sebagainya, kita ambil daripada luar negara, bukan tak boleh ambil, tapi kita juga kena tengok penulisan-penulisan yang sudah establish oleh pensyarah-pensyarah IPGM Kampus Datuk Razali Ismail ataupun pensyarah-pensyarah IPG kampus lain yang boleh kita gunakan untuk kita buat petikan dalam tesis kita nanti. Itu yang diharapkan. Sebab Rektor mempersoalkan banyak sudah penulisan, banyak sudah inovasi yang dilaksanakan oleh IPGM Campus. Tapi di mana letaknya penulisan tersebut? Di mana kita ambil penulisan-penulisan tersebut untuk kita jadikan dia sebagai rujukan, jadikan dia sebagai petikan masuk. Ini mengikut Dr. Ifania, itu yang dia nak. Jadi itu dah banyak kan, contohnya Dr. Ifan pun menulis, itu yang kita nak ambil petikan tersebut, masukkan dalam tesis kita sebagai rujukan. Dan insya-Allah tak lama lagi IPG kita juga akan menerima pelajar-pelajar master. Dan kita perlu mantapkan lagi lah, terutamanya pensyarah dalam bidang penulisan, supaya pelajar-pelajar master kita boleh ambil hasil penulisan kita sebagai rujukan mereka. Itu kehendaknya. Dan tidak terhenti setakat master saja, dan insya-Allah nanti kita juga akan teruskan sehingga ke peringkat PhD lah. Dan nanti bila siswa guru semua telah pun ditempatkan nanti, tengoklah bila peluang untuk sambung buat master itu dah tiba, silalah sambung dan buat di IPGM Campus. Okey? Tak kira lah kampus mana-mana pun, tapi setakat ini hanya 6 kampus saja yang terpilih untuk permulaan. Namun begitu, pihak Rektor telah pun menyarankan supaya kampus yang selebihnya bersedia. Kerana kalau katakanlah di kampus kita tu sudah tak cukup pensyarah yang kata sesuai dengan subjek-subjek yang diperlukan, mungkin mereka akan digerakkan ke kampus-kampus lain juga. Sebab setakat ini insya-Allah kita akan menerima 67 orang pelajar master pada bulan Ogos nanti, insya-Allah. Kalau 67 tu lebih kurang 2 kelas lah. Itu kesediaan kita. Dan kesediaan para siswa semualah untuk bekerjasama dengan orang yang telah pun ada pengalaman yang masuk untuk melanjutkan pelajaran. Jadi itu advantage lah, satu kebaikan lah bagi IPGM Kampus Datuk Razali Ismail. Baik, dan ini juga penulisan ini diharapkan dan saya rasa jugalah, bukan rasalah, saya yakin ini juga merupakan salah satu program untuk melahirkan guru yang mempunyai karakter. Sebab pembinaan karakter guru ini juga menjadi agenda kerajaan kita dan juga agenda Menteri Pendidikan kita untuk mewujudkan guru yang berkarakter, bukan sahaja guru biasa-biasa. Okay? Dan insya-Allah perluasan sekolah prasekolah juga telah pun dilaksanakan sekarang ini. Dan perluasan prasekolah ini bukan sahaja di sekolah rendah,
tetapi juga telah diluaskan ke sekolah menengah juga. Dan KPM juga menyarankan supaya semua organisasi di bawah KPM akan ada prasekolah nanti. Jadi siswa-siswi guru semualah yang akan membantu prasekolah dalam bidang-bidang tertentu nanti untuk menunjukkan prasekolah yang berada di bawah KPM ini merupakan prasekolah yang terbaik. Kerana di situ ada pensyarah-pensyarah hebatnya, di situ ada guru pelatih hebatnya yang boleh membantu pihak KPM untuk mengangkat martabat pendidikan bermula daripada awal lagi. Okey. Dan itu diharapkan semua yang ada di sini ambil iktibar, tanamkan dalam diri kita yang kita adalah guru yang berkarakter, insya-Allah. Dan sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua siswa guru yang hadir pada hari ini, walaupun 24 orang, tapi ilmu yang dapat tu boleh disebar-sebarkanlah kepada rakan-rakan yang lain. Dan kalau ada lagi yang nakkan macam ni, kita boleh kumpulkan lagi dan kita boleh berbengkel lagi. Dan untuk yang ini saya harap tidak terhenti di sini saja. Kita akan teruskan dengan sesi-sesi yang seterusnya yang lebih kata berimpak lagi supaya penghasilan tu lebih cantik, lebih kreatif dan lebih menarik untuk dijadikan bahan bacaan. Sebab sekarang ni kita pun dalam proses mengajar pelajar-pelajar yang tak tahu membaca untuk membaca. Dan kalau pelajar yang tak tahu membaca ni kita nak ajar mereka membaca, kita perlu berikan mereka bahan bacaan yang mereka suka, yang menyeronokkan. Dan mungkin ini salah satu bila mereka dah tahu membatangkan suku kata, tahu saja mengeja, mereka boleh baca. Itu yang orang kata kalau di Pantai Timur ni sesuai dengan suasana mereka juga. Okey. Dan untuk itu sekali lagi lah terima kasih kepada semua siswa guru pada hari ini. Tahniah dan syabas atas hasil anekdot yang telah pun dilaksanakan dalam tempoh 3 hari ini. Dan kepada Ketua Jabatan, Cik Penibah Tiang, Cik Amir Hamzah, Tuan Dr. Rosli, TS Biamin, Dr. Raiza, sebelah Cik Muhammad dan juga Dr. Asri. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa membahagikan ilmu-ilmu yang ada itu kepada pelajar-pelajar kita, berkongsi supaya ianya tidaklah tinggal untuk kita sahaja, tetapi telah pun diagih-agihkan kepada siswa guru kita untuk diaplikasikan, bukan sahaja sekarang tapi hingga ke masa hadapan. Jadi dengan itu saya sudahilah dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan penutupan bengkel penulisan anekdot Biografi Pantai Timur 2024 Jabatan Pengajaran PGM Kampus Datuk Azhar Ismail. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Hajah Narita binti Muhammad Nur atas ucapan dan perasmian penutupan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan penyerahan cenderahati. Oleh itu, dipersilakan Yang Berusaha, pengarah diiringi Yang Berusaha Ketua Jabatan JPM untuk menyempurnakan penyampaian cenderahati. Dengan itu, dipersilakan. Dipersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Irfanya bin Abdullah, penceramah bengkel penulisan anekdot dan historiografi Pantai Timur 2024 untuk menerima cenderahati. Dipersilakan.
Satu, dua, sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Dipersilakan yang berusaha Encik Bahtiar bin Omar berceramah bersama untuk bengkel pada kali ini. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Dr. Muhammad Irfania bin Abdullah, Ketua Jabatan JPM, untuk menyempurnakan penyampaian cedera hati kepada yang berusaha, Dr. Hajah Narita binti Muhammad Nur, Pengarah IPJM KDRI. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Div kehormat. Kita serahkan untuk sesi fotografi.